Kerajaan telah mengumumkan kenaikan tarif air. Siapa yang akan menerima kesannya? Saya, anda ataupun kita semua? Bersama saya merungkai isu kenaikan tarif air di dalam Kerusi Panas bersama Wan Agil. Selamat datang kepada semua penonton ke episod pertama Kerusi Panas bersama Wan Agil. Ini adalah satu program yang akan membincangkan tentang dasar-dasar yang membentuk pembangunan negara. Dan saya sebagai hos, Wan Agil, akan membawa penonton dan pendengar untuk mendalami isu-isu dan topik-topik berkaitan dasar-dasar dan juga situasi-situasi politik di dalam tanah air. Untuk hari ini kita menjemput Charles Santiago, Chairman kepada Suruhanjaya Pengurusan Air Negara, yang ingin membincangkan tentang isu berkaitan dengan kenaikan tarif air. Ini bukan sekadar peningkatan yang dilihat begitu serius, tapi mungkin kegagalan sesetengah pihak menguruskan isu ini dari segi komunikasi, mungkin dari segi pengeluaran dasar-dasar negara, yang menyebabkan sesetengah pihak mengambil kesempatan untuk mensensasikan isu ini dan sekaligus menggusarkan orang awam. Terima kasih Charles pada Pengerusi Suruhanjaya Pengurusan Air Negara. Perkhidmatan Air Negara. Charles, kita tahu tentang peningkatan tarif air, dan ini pada pendapat saya seperti apa yang telah dinyatakan dalam banyak statement, ia adalah satu perkara yang sepatutnya tidak menggusarkan orang ramai. Dan keadaan semasa melihat bahawa negeri-negeri sudah mula mengumumkan peningkatan tarif air. Namun yang demikian, Charles, why this happen so sudden? Saya tahu ada banyak pengumuman sebelum-sebelum ini. Tetapi bila pengumuman ini berlaku di kala penarikan subsidi secara pukal, kita pernah ada peningkatan tarif elektrik, peningkatan kos sara hidup, dan juga keadaan ekonomi yang tidak begitu memberangsangkan. Kenapa di kala kita menghadapi cabaran-cabaran ini, SPAM mengumumkan kenaikan tarif air? Pada pandangan saya, kita mesti ada satu sikap yang terbuka berkait dengan peningkatan tarif air yang telah diumumkan minggu lalu. Sebenarnya sebagai satu fakta, secara purata kita dapati peningkatan peningkatan adalah 22 sen secara purata. Tapi negeri-negeri lain ada perubahan yang lain. Ada peningkatan lebih daripada 22 sen. Ada yang the minimum is 22 sen untuk semua. Pada pandangan saya fikir ini adalah satu pelaburan yang semestinya dibuat oleh negara Malaysia. Satu, untuk mengatasi kepincangan dan juga masalah yang dihadapi oleh operator masa sekarang. Dan juga satu pelaburan oleh rakyat dan juga negara untuk masa depan untuk menangani masalah perubahan iklim. So, pada pandangan saya, this is an investment. Ini adalah satu pelaburan yang sebenarnya kita patutnya buat 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi kita postpone panjangkan isu ini sampai sekarang. So, kalau kita nampak di pengurusan air Pahang, pipe, mereka sebenarnya, banyak orang tak tahu isu ini, mereka sebenarnya utang pihak TNB sebanyak 1 bilion ringgit. TNB? Ya, bukan saja dekat pipe, dekat Pahang. Banyak negeri di Malaysia, dia terpaksa utang kepada TNB dengan the worst case adalah pipe. 1 bilion ringgit. Bukan 1 juta ringgit, 1 bilion ringgit. So, secara teknikal, kalau kita nampak profit and loss account, sebenarnya pipe is insolvent. 1 bilion macam mana mereka nak bayar? So, sebenarnya, kita nampak bahawa kita telah kerajaan Pahang dan juga lain-lain negeri membuat satu macam apa dipanggil social protection untuk rakyat dengan subsidi. Tetapi kos untuk rawat air adalah 1.72 cents. Tetapi right now, none of us reach 1.72. We still have a subsidy despite kenaikan tarif. Tetapi sebenarnya ini memerlukan satu pegangan politik dan juga political will dalam kerajaan. Sebenarnya isu ini telah dibincangkan semasa Dr. Mahathir 2018 dah bincang, tapi tidak dapat laksanakan. Selepas tu postpone kepada dengan Tan Sri Muhyiddin, postpone lagi kepada Datuk Sri
Ismail Sabri, postpone sampai Dato' Seri Anwar kata, we do it now. Yeah. Okay, let's talk about the impact. Bila ada kenaikan tarif air seperti kenaikan tarif elektrik, ia pasti akan memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat. Walaupun kenaikan tu sedikit, tapi akan ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab menaikkan harga makanan dengan alasan senang saja. Harga air baru dinaikkan oleh kerajaan. House PAN bekerjasama dengan government agency dan kementerian-kementerian lain untuk menguruskan masalah yang mungkin akan berlaku ini. Sebenarnya penaikan tarif yang telah diumumkan minggu lalu hanya untuk domestik, bukan untuk bisnes. Untuk bisnes kita telah meningkatkan itu 2 tahun yang lalu. Di bawah, saya fikir kalau tak salah, Dato' Seri Ismail Sabri. Tapi sekarang hanya untuk isi rumah. Dan juga domestik lah. Domestik. Sebenarnya SPAN telah memutuskan untuk memantau kenaikan tarif ini dan memberitahu kepada semua operator bahawa mereka mesti memberitahu SPAN, satu, bagaimana mereka akan belanja peningkatan dalam wang ini. So sekarang kita minta mereka untuk senaraikan semua projek yang mereka akan laksanakan. Itu nombor 1. Bila mereka akan start, bukan mula projek itu, bagaimanakah impact terhadap orang ramai. Nombor 3, siapakah kontraktor dan bila projek itu akan diuktamadkan. Dan isu itu akan dimuat naik kepada website SPAN dan juga macam Air Selangor akan naik. So ini akan memberikan orang ramai untuk memantau adakah projek ini, adakah wang itu digunakan secara bagus, secara yang telah dipersetujui dan juga dengan efisien. Itu adalah perjanjian kita. Okay. So maksudnya dengan kenaikan tarif ni tadi, it's safe to say that SPAN akan mula untuk mengawal selia infrastruktur ni atau projek-projek infrastruktur air ni supaya kita takkan ada unscheduled maintenance, for example. Di masa tak ada lagi pipe bocor, pipe pecah contohnya. So this is your promise as okay, walaupun itu adalah promise kita untuk memantau peningkatan itu, tetapi kita tak boleh memberi janjian yang kita katakan tidak ada unscheduled pecahan air. Itu memang akan berlaku sebab kita memang sedia ada menggunakan pipe yang lama, ada usang. So macam di Pulau Pinang hari itu, kita dapati terpaksa untuk menukar satu pipe yang besar yang telah duduk dekat bawah laut untuk 50 tahun. Ini akan berlaku. It came to this question. So, kita nak kena strike the balance. Tadi, Charles, you cakap peningkatan tarif air ini akan memberikan sedikit peningkatan penambahan kepada operator-operator di negeri-negeri. Yang kita memang faham. Dan ia akan membenarkan mereka membuat projek-projek yang akan dipantau oleh SPAN. Bukan saja SPAN, oleh orang ramai juga. Orang ramai. Okay. Of course, SPAN tak boleh nak promise unscheduled maintenance because pipe pecah, pipe lama. Di sini ada persoalan yang besar. Jika peningkatan yang sedia ada disebabkan oleh kenaikan tarif yang sedikit ni tadi digunakan untuk penambahbaikan projek-projek penambahbaikan oleh operator, sampai bila operator akan kekal dalam keadaan sebegini? Maksudnya, mereka akan sentiasa bleeding, struggle untuk memastikan rakyat dapat mengecapi perkhidmatan air yang terbaik. Pipe-pipe kita akan sentiasa dalam keadaan terbaik. Kita tidak ada lagi masalah-masalah pipe yang 40 tahun, 50 tahun tak pernah tukar. But the tariff is still low. Kita kan pun kita naik, tapi still low. But macam mana you nak strike this balance? Sebenarnya, tadi saya katakan bahawa isu berkait dengan tarif, isu berkait dengan pelaburan untuk masa depan. Oleh kerana itu, cadangan saya ialah kerajaan persekutuan dan juga bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk memperuntukkan lebih kurang 10 bilion ringgit setahun. Kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri? Bukan, sama-sama lah. I see. Adapun kita dapati pihak swasta dengan pihak kerajaan dapat satu dana untuk lebih kurang 10 bilion ringgit untuk 3 tahun. 10, 30 tahun supaya kita dapat mengatasi masalah air yang tidak berhasil. Kita perlis air yang tidak berhasil adalah 60%. Dekat Kedah 53%. Kita boleh cakap semua negeri ada masalah dengan air yang tidak berhasil. Ini adalah sebab orang curi air, kedua pipe pecah dan juga pipe yang lama. Yang leakages lah, yang masalah itu leakage yang berlaku. So cadangan kita ialah kalau kerajaan boleh buat macam itu, maka kita dapat kurangkan kehilangan air. Dan juga kita dapat bersedia untuk menghadapi masalah perubahan iklim yang akan datang.
Isu bergoni, kita mesti bersedia daripada sekarang. Bukan kita ada krisis di depan kita, selepas tu kita buat rancangan. Tapi sekarang kita buat rancangan untuk kita bersedia untuk menghadapi perubahan iklim di mana mungkin tidak ada hujan untuk 3 bulan berturut-turut. Ini akan menjadi masalah. Understood. But my question was, operator bisnes air basically menghadapi a non-viable business. Okay, kalau kita lihat daripada fungsi SPAN, ada untuk memastikan kita perlu pengurusan air dalam keadaan terbaik, menasihati menteri untuk memastikan semua perkhidmatan air akan menjadi dalam keadaan terbaik. But it seems that the problem start with SPAN because SPAN also need to ensure the business is viable. So, what's the plan here? Macam mana kita nak strike the balance? That's the real question here. Actually sebenarnya soalan Wan Agil ialah adakah operator negeri kita bersifat beruntung. Betul. Itu soalan dia. Tapi ini balik kepada sejarah pengurusan air di Malaysia. Pengurusan air di Malaysia tidak bermotif untuk membuat keuntungan. Itu tradisi dia. Itu adalah matlamat pihak kerajaan supaya air adalah untuk rakyat dan air mesti diberikan kalau boleh dengan percuma. Tetapi sekarang kita dapati tidak boleh diberikan dengan percuma. So ini sejarah sikit. Dan juga semua negeri di Malaysia memang ada pandangan itu. Tapi mereka pun terima bahawa tidak boleh diberikan secara percuma sebab ini akan dibazir. Nombor 2, tidak akan digunakan secara hema dan juga ada banyak masalah berkait dengan itu. So oleh kerana itu, isu keuntungan tidak boleh digunakan pakai sekarang. Tetapi saya terima pandangan Saudara Wan Agil, kita mesti buat satu keadaan di mana business plan yang sedia ada yang guna pakai oleh operator-operator kita mesti sustainable, mesti mampan. Itu cara dia. So walaupun kita ada satu business plan untuk semua operator, tetapi malangnya mereka mengatakan bahawa kita tidak ada cukup pendapatan untuk membeli ini juga untuk melabur dalam pipe dan sebagainya. So kita pun terbincang sikit. Mereka betul juga, mereka tidak bohong, tidak ada wang. Tapi sekarang wang diberikan. Tapi seperti yang katakan oleh Saudara Wan Agil, memang tak cukup juga. Dan juga air diberi masih ada subsidi. Tidak boleh kan tidak. Tetapi kita ada 2 isu. Satu, kita mesti ada sustainability, iaitu mampan mengurus secara mampan operation. Tetapi juga kita ada satu lagi sustainability. Air yang kita minum itu datang daripada sungai. So sungai pun mesti bersih. So itu pun mesti kita buat. Dan tergantung kepada hujan. So ini pun kita mesti bersedia dan kita mesti dalam semua negeri kita dapati banyak air. Tapi sebenarnya air itu tidak digunakan pakai. Yang kita guna pakai adalah air daripada sungai. Sungai dan juga adalah kolam tadahan, ada dam dan sebagainya yang menolong. Tetapi fokus kepada sungai. So therefore daripada sungai basuh ke rumah ada pipe. Dan pipe itu bukan pipe yang baru, lama. So mesti ditukar. So pada pandangan saya, kalau kerajaan memberi status yang lain kepada isu air dan mengatakan bahawa air adalah satu isu keselamatan negara. Kalau kita buat pandangan negara tukar, air adalah merupakan keselamatan negara dan kita mesti bersedia untuk menghadapi masalah perubahan iklim dalam 10 tahun akan datang ataupun 5 tahun akan datang. Itu cara kita go forward. So is it profitable or sustainable? Are you looking untuk melihat operator buat profit ataupun sekadar untuk sustain? Bukan sebenarnya sustainably viable lah. Maksudnya mereka mesti buat profit. Tetapi profit itu pun ada sasaran dia. Kalau profit itu tidak boleh digunakan untuk mana-mana projek, tidak boleh. Mesti dapat sokongan lulusan daripada SPAN. So walaupun ada profit, tetapi profit itu bukan masuk poket, tidak. Poket itu wang itu digunakan pakai untuk beli pipe ke atau beli kereta ke, beli tukar upgrade office ke, mesti ada sasaran dia sendiri. Let's talk about the long term. Kalau sasaran SPAN adalah untuk memastikan semua operator-operator ni at least dalam keadaan yang sustainable, dan kenaikan tarif air yang sedikit sebanyak pun dapat membantu sedikit saja peningkatan dan menambah baik mutu perkhidmatan water supply. So apa long-term plan SPAN? Long-term plan SPAN. Adakah SPAN akan melihat kepada keperluan untuk memberitahu rakyat bahawa tarif air akan naik sehingga
tahap ini. Maksudnya you tell the public first. Kita nak target capai sehingga mungkin beberapa nilai pada dalam tempoh 5 ke 10 tahun dan akan ada peningkatan yang secara gradual. Setiap tahun akan ada naik. Bermaksud kita prepare rakyat dengan kenaikan. Sebenarnya dalam Undang-Undang Wasiat, Water Services Industry Act, kenaikan tarif akan dibuat setiap 3 tahun. Itu diberikan di undang-undang dan menteri ada kuasa, menteri akan merujuk kepada pihak kabinet untuk mendapat keputusan untuk naik tarif. Tetapi saudara Wan Agil, setiap operator ada business plan masing-masing. So dengan wang itu sekarang kita mesti, itu janji kita lah, kita mesti naik taraf prestasi kita dan juga mutu perkhidmatan kita mesti ditinggikan. Ini mesti kita buat. Dan juga pihak operator tidak boleh katakan kita tidak ada wang lagi. Itu excuse tak boleh diberikan. Dan juga saya juga ingin memberitahu saudara bahawa SPAN akan disiplin them. No more talk. It's no more talk anymore. Sekarang kita selalu terima tak cukup wang, okey kita terima lah. Tak cukup wang kita terima. Tapi sekarang wang diberikan, no more playing the game. So SPAN ada kuasa untuk membuat kuasa. So normally what kind of punishment that we can revoke the license. Revoke the license Dan juga kita boleh cadangkan kepada pihak kementerian untuk tukar CEO ke, tukar financial officer ke dan sebagainya. Okay, saya tertarik dengan provision of the law tadi. Charles, you said that menteri ada kuasa untuk review tarif air setiap 3 tahun dan itu tertakluk kepada akta. But don't you think that we need to change the law now? 3 tahun is too long. Don't you think SPAN patut menasihati menteri untuk menukar sedikit pindah sedikit akta untuk membenarkan review dilakukan setiap tahun ataupun ikut keperluan? Sebenarnya saya fikir I think once in 2 years makes sense. Once in 3 years is a bit long. And for me the issue is one, we need to increase the efficiency of operators. Operators efficiency itu mesti dinaik taraf. Dan juga kita mesti dapat satu komitmen daripada operator bahawa mereka akan, dia punya perkhidmatan akan menjadi the best possible lah in the circumstances they have in. Itu nombor 2, itu nombor 1. But the other issue that I think is very important that we should not forget is we will have a problem at some time in Malaysia dengan raw water. This is something we have to deal with as well. Therefore, we need to also to plan. So, oleh kerana sekarang kita mesti plan untuk reclaim water. Ini diguna pakai di negara-negara lain untuk kilang-kilang. Bukan untuk minuman orang ramai, tetapi untuk kilang. Nombor 2, isu yang kedua, isu berkait dengan air mentah, kekurangan air mentah ialah untuk mengadakan kolam tadahan. Itu adalah cara untuk mengatasi masalah problem iklim dan juga masalah. I like that thought yang nak memastikan negara sentiasa bersedia dengan apa-apa keadaan dan cabaran berkenaan dengan supply water ni. Terutamanya bila nak prepare air mentah dan kolam-kolam tadahan. Dekat sini kita mungkin nak lebih faham fungsi SPAN when it comes to intervention dengan agensi-agensi lain. Hingga pada masa ini, fokus kita adalah untuk menguruskan dan juga regulate operators. Tetapi jangan lupa bahawa air itu datang daripada sungai. Sungai itu di bawah JPS. So JPS itu dalam konteks sekarang ada dalam kementerian yang sama. Tapi agensi yang lain. Macam saudara Agil mengatakan bahawa kalau kolam tadahan kita mesti pergi kepada PBT. So semua terpaksa kerja, tetapi kita mesti ada plan. Kita mesti ada satu rancangan. Who design the plan? Is it SPAN or is it PBT or GPS? Siapa yang jadi Ministry? Ministry must have plan. We propose the plan. But doesn't you see that it's too big untuk kementerian hold that big plan? Actually, it's not a big. Do you think SPAN should have that role? No, we don't. We are by law. We are not mandated with that responsibility. I know. Oh, amend the law. Oh. Because kalau kita nak minta kementerian untuk buat plan, you are talking about the whole water supply plan untuk negara. Itu terlalu besar. Sepatutnya terkecilkan mengikut pihak-pihak usaha tempatan. Dan
someone need to be able to be there to say that we have a plan, Yes. but plan tu mesti be governed by someone, right? Do you think SPAN should have that role? You see, we are regulators. Tugas SPAN adalah untuk regulate, kawal selia, badan kawal selia. So badan kawal selia, kita ada kerja yang fokus. Fokus kita adalah untuk kawal selia semua operator. Tadi apa yang saya bincang tadi ialah untuk buat persediaan dan sebagainya. Sebenarnya ada berkait dengan SPAN, tapi juga ada berkait dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Tapi sekarang kita ada satu kementerian di mana JPS sebelum perubahan perombakan kabinet, ini dalam satu kementerian. Tapi sekarang kementerian itu telah dipecah kepada dua. So sekarang kita terpaksa balik untuk bincang dengan dua kementerian lah dalam masa panjang ini. Tapi saudara, awal lagi saya juga mengatakan tadi, it is all of society and all of government. Saya bangkit isu ini sebab ada banyak pembaziran air di kalangan isi rumah. Di Malaysia sekarang, purata kita dapati kita gunakan 230 liters per day. Itu terlalu tinggi. Dan juga the requirement, WHO punya requirement untuk minuman air seseorang itu hanya 130 liters per day. So kita menggunakan 100 liters per day dengan bazir extra. I think Penang is highest. Penang 300. 300. Penang 300. Sebab terlalu murah dekat sana, so orang guna. So should we charge more? Mungkin Dia terlalu murah. more lah. Penang they'll pay more. But the thing is, we need to be careful how we use the water. We need to be lebih bertanggungjawab macam mana kita menggunakan air, sebab air itu akan satu hari akan hilang. So kita mesti jaga dengan bagus. Kita janganlah terlalu bazir. Air pembaziran itu is very high. Dan juga pihak kilang, pihak pengusaha pun mesti menukar sikap mereka dan juga menggunakan teknologi yang sedia ada, rainwater harvesting. Misalnya, di mana rumah boleh buat, dekat rumah harvesting boleh buat, dekat kilang-kilang pun boleh buat, dan ini juga akan kurangkan pergantungan atas air yang kita minum. Kementerian ada banyak lagi benda lain yang dia nak buat. Betul. Dan saya rasa kalau nak buat pindaan tu, kalau kita nak tukar daripada 3 tahun kepada 2 tahun dari segi review water tariff, pindaan secara menyeluruh terhadap akta perlu dibuat. Saya sokong, tapi isu ini isu politik, dan ada banyak isu lagi dalam bincang. So you raise it up. Don't blame me. I'm going to bring one more question sebelum kita habis. Sebab you cakap pasal isu politik. Ada satu soalan, kalau kita cerita pasal air ni sentiasa akan jadi satu isu yang sentiasa dibincangkan oleh orang ramai. Intervensi federal kepada state. Saya ambil contoh Kelantan. For years, negeri seperti Kelantan ada masalah air yang sentiasa dipolitikkan oleh ramai pihak. So, apa perancangan SPAN untuk memastikan isu-isu seperti ini tidak dimainkan oleh orang-orang tak bertanggungjawab? Tapi yang paling penting, is there plan to help Kelantan to fix their problem? Ya, actually sebenarnya di bawah pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, beliau telah dalam bajet yang lalu kemukakan bahawa 3 negeri akan mendapat wang yang cukup untuk naik taraf pengalian air, water supply, pembekalan air. So negeri Sabah, Sarawak dengan Kelantan. Dan juga Kedah pun. Saya tak pasti Sabah ke ataupun Kedah, saya tak begitu tahu. Tapi 3 negeri akan diberikan wang oleh pihak kerajaan persekutuan, dan juga peruntukan itu adalah terlalu besar. Dan oleh kerana itu sekarang ada perbincangan telah bermula dengan kerajaan negeri Kelantan untuk mencari jalan bagaimana untuk tukar style yang mereka gunakan dan juga bagaimana manage pengurusan dan sebagainya. Perbincangan telah bermula. Dan sebenarnya Timbalan Menteri sekarang berada di Kelantan untuk bincang dengan take forward some of the issues berkait dengan isu kita jangan politikkan. Saya pada pandangan saya, kita tidak seharusnya politikkan isu air, sebab air merupakan satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang mesti digunakan pakai secara bagus dan hemat. Dan juga kita pun terpaksa menjaga. Ini yang penting. Menjaga ekosistem air. Ini adalah penting. Sebab beberapa negara di rantau Asia Tenggara, ASEAN dan sebagainya yang mula menghadapi masalah kekurangan air mentah. Ini danger. Ini amaran. So oleh kerana itu, Malaysia kita masih ada ruang untuk kita selamatkan air untuk rakyat dan juga untuk negara. Itu kita mesti buat.
dan kita tidak ada masa untuk tunggu untuk krisis datang. Krisis dah sampai. So oleh kerana itu kita pun terpaksa membuat beberapa projek, program dan juga yang penting sekali penukaran pandangan kita. So can you imagine we have 1.5 million cars in the Klang Valley. Dan kalau half of them wash their cars every day, can you imagine how much of water it consumes? So the 230 is too high. So we need to cut down. So we have to be responsible to protect and conserve water demi kepentingan rakyat. So we have two responsibilities. One, pada pandangan saya, peningkatan tarif ini sebenarnya adalah satu pelaburan untuk negara, untuk keluarga kita. This is important. So janganlah kita fikir, yes, we are coming out of the money, kita terpaksa bayar RM1, saya katakan tadi, keluar pun heavy juga. Ada impact. Saya faham, saya pun manusia juga, saya pun terpaksa beli barang-barang sebagainya, saya pun nampak harga naik, saya terima. Tetapi isu air ini kita mesti pandangan lain sikit. Ini tidak ada monopoli mana-mana pihak. Ini adalah pengurusan. Pengurusan yang mesti cekap dan juga pengurusan untuk menjaga air mentah demi kepentingan negara. Dan kita adalah negara yang punya tarif air antara terendah dalam dunia. Ya. Dan it's time untuk terlihat keperluan untuk review dan kita bermula sekarang. Betul. Charles, thank you. Terima kasih kerana bersama kami. Kita akan sentiasa membincangkan isu-isu dasar dan juga politik tanah air dalam Kerusi Panas bersama Wan Agil, dan kita akan ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengurusi SPAN, Charles, kerana bersudi bersama dengan kami untuk episod yang pertama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang.